Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk kelas matematik tingkatan 1. Kita masih lagi belajar bab 5 ungkapan algebra. Okey, standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah 5.1.3, iaitu menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Okey, saya nak kamu buka buku teks muka surat 108. Okey, sebelum ni kita dah belajar apakah ungkapan algebra. So, dalam ungkapan algebra dia ada nombor dan juga pemboleh ubah, iaitu yang diwakili dengan huruf. Okey. So, hari ini kita nak menentukan nilai suatu ungkapan algebra lah. Okey, macam mana kita nak menentukan nilai bagi suatu ungkapan algebra? Okey, caranya ialah dengan menggantikan. Okey, nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. So, bermakna kita gantikan pemboleh ubah dengan nilai yang telah diberi dalam soalan atau penyataan. So, kita akan dapat menentukan nilai bagi suatu ungkapan algebra. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, nilai diberi nilai X, okey, sama juga dengan 3. Dan nilai Y sama dengan 2. So, ini nilai pemboleh ubah lah. X ni pemboleh ubah. So, nilai X ni nanti kita gantikan dengan 3. Y kita gantikan dengan 2. So, ada 2 pemboleh ubah, X dengan Y. So, kita nak cari nilai bagi, okey, nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. So, yang 8X tambah tolak 5Y tambah 7 ini ialah apa? Ungkapan algebra lah. Okey. So, kena ingat balik. Dalam ungkapan algebra dia akan ada nombor dan juga pemboleh ubah. Okey, nombor dan pemboleh ubah. Dan dia akan ada operasi dekat situ. Dia ada operasi, sama ada satu operasi atau lebih daripada satu operasi. So, kalau dekat sini ungkapan algebra ni ada 2 operasi lah, tolak dengan tambah. Nombor 8, 5, 7 ni lah. Nah. Okey, pemboleh ubah X dengan Y. So, kita nak cari nilai ni lah. Ungkapan algebra yang ni. Daripada 8X tolak 5Y tambah 7. Dengan menggantikan nilai X dengan 3 dan juga nilai Y gantikan dengan 2. Okey, langkah yang pertama. Kita tulis balik. Tulis dulu ungkapan algebra yang diberi. Okey, seterusnya kita gantikan nilai X. So, 8 turun. X, 8 dengan X ni darab lah. 8 dengan X ni operasi darab. Operasi darab. So, kita tak tulis simbol darab, kita letak dalam kurungan saja. So, kalau kamu nampak 8, tepi 8 tu, atau apa-apa nombor, di sebelah nombor, ada nombor yang diletakkan di dalam kurungan. Bermakna itu adalah operasi darab. Kita tak tulis tanda darab, tapi kita letak kurungan. So, bermakna 8 nanti kita darab dengan 3. Itu maksud dia. Okey. Tolak, turunkan tolak. 5 turunkan. So, Y tadi kita ganti dengan 2. Pun sama kita letak dalam kurungan. Okey, gantikan dengan 2. So, nanti nak cari nilai, kita buat operasi darab. Dan yang terakhir, kita tambah dengan 7. Ini step yang kedua. Kita gantikan nilai. Dah nampak? Tak ada dah X dengan Y kat sini. Itu yang dikatakan menggantikan nilai. Pemboleh ubah. So, kita darab lah. 8 darab 3, 24. Tolak. 5 darab 2, 10. Tambah 7. Okey. So, kita selesaikan lah. 24 tolak 10. Okey, 14 tambah dengan 7. So, jawapan akhir dapat 21. So, buat ikut step. Tak perlu kamu nak langkau step. Contoh macam ni kan. 24 tolak 10 tambah 7 boleh je terus ke 21. Kan, kamu tekan kalkulator saja kan. Tapi, kita buatlah ikut step. Kita buat tolak dulu. Kita buat macam biasa dari kiri ke kanan. So, kita buat tolak. 24 tolak 10, 14. Lepas tu, kita tambahkan dengan 7. Dapatlah jawapan akhir 21. So, dalam matematik, kamu tak perlu nak ringkaskan step. Biar ada step yang sepatutnya ada, kita letakkan. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, dalam sebuah kelas, 1/3. Okey, 1/3 daripada murid lelaki. 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Okey. So, kena faham ayat ni. 1/3 daripada murid lelaki. Bukan semua lah murid lelaki. 1/3 daripada murid lelaki sahaja. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Lepas tu dia bagi pula tambahan
9 orang murid perempuan bukan ahli. So, kalau kita ikut ayat di sini, pelajar lelaki kita tahu tak berapa orang dalam kelas tu? Ada tak dia mention? Soalan dia mention tak pelajar lelaki ada berapa orang? Tak tahu. Cuma dia maklumkan 1/3 daripada murid lelaki. Daripada murid lelaki. Mungkin murid lelaki ada 12 orang. Mungkin ada 10 orang kan. Dia tak sebut dalam ni. Begitu juga dengan murid perempuan. Ada dinyatakan tak berapa orang murid perempuan dalam kelas ni? Tak ada. Dalam penyataan ni hanya menyatakan 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Bermakna dalam tu mungkin ada 15 orang murid perempuan. So, bila kamu baca soalan, kamu kena faham situasi soalan. Okay, so ada dua soalan lah untuk contoh ini. So, kita tengok soalan A dulu. So, soalan A dia suruh kamu tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. So, kita nak tulis satu ungkapan algebra lah. Maksudnya dalam tu dia mesti ada nombor, mesti ada pemboleh ubah, mesti ada operasi. Kena ingatlah syarat nak jadi sesuatu itu dikatakan ungkapan algebra mesti ada nombor, pemboleh ubah, operasi. Mesti ada semua tu. Baru dia dikatakan ungkapan algebra dan ungkapan algebra yang lengkap. So, kalau dekat sini, apa benda yang kita tak tahu? Benda yang tidak diketahui nilai lah yang kita nak wakilkan dengan pemboleh ubah. So, tadi saya dah sebut, bilangan pelajar lelaki dalam kelas tu kita tak tahu berapa, betul tak? Tak tahu berapa orang, berapa belas orang. So, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. So, yang pertama kita kena tentukan pemboleh ubah untuk bilangan murid lelaki. Bilangan murid lelaki di dalam kelas. Okey, kita wakilkan dengan huruf X. So, pemboleh ubah ni boleh apa-apa saja huruf. Saya dah sebut kelas yang awal. So, kamu nak guna huruf apa pun boleh. Tapi dalam matematik, selalu kita akan guna huruf yang familiar, iaitu X, Y, P, Q, R, S. Okay? M, N. Huruf-huruf tu sahaja. Selalunya yang paling kita kerap guna X dengan Y lah. So, sama juga dengan bilangan murid perempuan. So, lelaki, jangan tersilap lelaki X. So, bilangan murid perempuan pun tak tahu, kita wakilkan dengan pemboleh ubah Y. Benda yang kita tak ketahui nilai, kita wakilkan dengan pemboleh ubah Y. Okey, untuk perempuan. Untuk lelaki X. So, yang kita nak tahu, yang kita nak tulis ialah jumlah. Jumlah maksudnya operasi apa? Tambah lah, betul tak? Bila nak tahu jumlah. So, dalam tu ada perkataan-perkataan yang kamu kena faham maksud dia. So, kalau jumlah maksudnya operasi tambah. So, kita nak tahu jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. So, kita berbalik kepada pernyataan 1/3 daripada murid lelaki. Bermakna 1/3 darab dengan jumlah murid lelaki. Baru kita tahu bilangan murid lelaki yang ahli KRS. Betul tak? 1/3 okay, adalah KRS. Tapi kita tak tahu berapa 1/3 daripada apa. Daripada jumlah semua murid lelaki. So, bermakna 1/3 kita darab dengan X. Sebab tu dia jadi 1/3 darab dengan huruf. Ingat tak lagi rajah yang saya bagi dekat kamu yang ada bongkah kayu tu? Apa saja operasi darab dengan huruf, kita boleh dapat hasil. Maksudnya kita akan dapat hasil dia 1/3 darab X akan jadi 1/3 X. Kita tak letak simbol darab. Sebab tu kat bawah ni nampak dah ni. 1/3 X. Okey, lepas tu kita nak tahu jumlah. Tambah. Jumlah tu tambah. Sebab tu kat sini ada simbol tambah. Tambah dengan, okey, lelaki selesai. Tambah dengan bilangan murid perempuan pula. Okey, bilangan murid perempuan pun kita tak tahu nilai, kita ganti dengan Y kan. So, turun dengan Y. Y tambah Y. Kenapa tolak dengan 9? Okey, baca balik pernyataan kat sini. 9 orang murid perempuan bukan ahli. Yang kita nak tahu ahli KRS. Jadi, kita kena tolak lah yang dengan pelajar perempuan yang bukan ahli. Sebab tu kamu punya ungkapan algebra kena tolak dengan 9. Sebab 9 ni bukan KRS. Inilah ungkapan algebra yang telah kamu bina, iaitu 1/3 X ni untuk lelaki, tambah dengan Y tolak 9 untuk perempuan. So, ini ungkapan algebra yang kita dah bina. So, kamu nampak tak sini ada nombor, ada pemboleh ubah, ada operasi tambah, operasi tolak. So, lengkaplah kamu punya ungkapan algebra. Okey, contoh yang sama dengan yang tadi. Sekarang kita nak tengok pula soalan B. Okey, jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki. Untuk soalan B dia bagi tahu murid lelaki ada 12 orang dan 16 orang murid perempuan.
Bermakna 12 orang murid lelaki. Tadi kita dah wakili murid lelaki dengan huruf apa? X kan? So, bermakna X sama juga dengan 12. Dan Y iaitu murid perempuan sama juga dengan 16. Okey, ikutlah huruf kamu yang guna tadi tu. Yang kamu guna di A tadi. Kalau kamu guna X dengan Y, guna X dengan Y jugalah. Jika kamu guna P dengan Q, guna P dengan Q. Ikut situasi huruf apa yang kamu guna. So, soalannya, hitung jumlah ahli kadek remaja sekolah di dalam kelas itu. So, kamu boleh gunalah ungkapan algebra yang kamu buat tadi, yang kamu bina di A. Sekiranya ungkapan algebra yang kamu bina di A tadi salah, so soalan B confirm lah salah. So, soalan ni dia ada kaitan. Kamu kena betul di A, baru kamu akan dapat markah di B. Baru kamu akan betul juga di B. Jika di A tadi kamu dah salah, maka di B mesti kamu akan salah jugalah. So, soalan ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey. So, kita tulis dulu ungkapan yang kita bina di A tadi. 1/3X tambah Y tolak 9. So, gantikan X dengan 12. Okey, letak dalam kurungan. Dan gantikan Y dengan 16. Okey. So, macam tadilah 1/3 kita darab dengan 12. Okey, so kalau siapa tak nampak. Okey, so kamu boleh, waktu buat matematik, saya suka kamu gunakan kertas conteng. Kalau dalam kelas saya akan sebut, setiap kali matematik kena ada apa? Bawa kertas conteng, alat tulis biasalah memang kena ada lengkap lah, tak boleh share nah. Kertas conteng, alat tulis. Kalau hari tu kita guna jangka lukis, kena sedia jangka lukis, semua kena guna yang sendiri, tak boleh share. Kalkulator dan juga buku teks dan buku nota wajib lah. So, kalau dalam matematik, saya lebih suka kamu ada beberapa soalan atau nombor-nombor tertentu, nombor-nombor yang kecil, kita tak payah tekan kalkulator. Kita guna kertas conteng. So, untuk soalan macam ni, antara yang kamu boleh tulis di kertas conteng atau kertas untuk pengiraan, yang ni lah, 1/3 darab dengan 12. Okey? Atau kamu nak tekan kalkulator pun tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu bergantung sangat dengan kalkulator. Lama-lama otak kamu akan jadi lemah lah. Tak boleh nak hafal. Nah? So, nombor yang kecil-kecil yang biasa-biasa, kamu congok. Congok. Maksudnya kamu guna otak kamu. Okey, so kat sini. Kamu keluarkan 1/3, darab dengan 12, kurungan 12 ni, keluarkan, tulis di kertas conteng. Apa yang saya maksudkan dengan kertas conteng adalah kertas yang kamu dah tak guna. Kertas buku yang lama-lama. So, kamu koyak, kamu gunting, kamu stapler. Jadikan buku untuk kamu buat pengiraan untuk matematik. Dan satu lagi, bila disebut conteng, kamu tak perlu tulis cantik-cantik macam kamu nak tulis dalam buku nota dan buku latihan. Kamu tulis, orang kata tulis yang biasa-biasa. Tulis cepat. Kertas conteng itu digunakan untuk membuat pengiraan cepat. So, tak perlu tulis yang elok-elok. Kalau kamu silap tulis pun tak perlu padam, tak perlu liquid. Kamu pergi tulis kat tempat lain, kamu potong tulis kat tempat lain. Bukannya cikgu nak tengok apa yang kamu tulis kat atas conteng. Itu yang saya kata kegunaan kertas conteng. Okey. So, dekat sini, kamu darab lah kan. 1/3 darab 12. So, bila darab, dekat sini darab ni. Okey kan, darab kan. So, bila operasi darab, kamu boleh potong betul tak? Ni, yang bawah ni 3 dengan 12 ni kamu boleh potong atau kecilkan. So, 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. So, masukkan dalam ni. Nampak tak? Sekarang dia jadi 4. Itu yang maksudnya. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu tak nampak lah pengiraan ni. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nombor 4 sajalah. Kamu tak faham pun sebenarnya. Kenapa dapat nombor 4? Sebab tu saya suka kamu guna kertas conteng untuk membuat pengiraan pantas. Okey, so dah dapat yang ni, dah dapat hasil 4 tambah 16 tolak 9. Okey, step yang seterusnya. So, macam biasalah kita buat dari kiri ke kanan. So, 4 tambah 16, 20. 20 tolak dengan 9. So, dapatlah jawapan akhir 11. Okey, so saya nak kamu faham. Okey, antara tips yang berguna untuk kita belajar matematik, nak bagi mudah, nak bagi cepat, nak bagi pantas, gunakanlah, praktikkan penggunaan kertas conteng setiap kali buat matematik. So, mulai hari ini, kamu boleh dah cari buku-buku yang lama masa sekolah rendah yang masih ada baki lagi kertas yang tak digunakan. Kamu gunting, kamu stapler. So, setiap kali buat matematik, pastikan ada di sebelah kamu kalkulator, alat tulis dan juga kertas conteng. So, bila melibatkan pengiraan nombor yang kecil-kecil yang biasa-biasa, kamu tak payah sangat duk tekan kalkulator, kamu tulis cepat-cepat, tulis conteng saja di kertas conteng untuk buat pengiraan pentas. Tak betul, tak payah padam, tak payah guna correction tape, buat kat tempat lain. Sebab nanti kamu nak buang juga kertas tu, bukannya kamu nak simpan. Okey, so harap tips saya ni bergunalah untuk kamu. Okey, kita dah selesai standard pembelajaran 5.1.3. Okey, kita sambung sikit lagi. Standard pembelajaran seterusnya 5.1.4. Mengenai pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra.
Okay, so kamu kena faham. Kamu dah tahu ungkapan algebra tu apa. So, sebenarnya di dalam ungkapan algebra tu ada sebutan algebra. Okay, selepas kita dah kenal sebutan algebra, seterusnya kita akan menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan algebra. Okay, saya nak kamu buka buku teks muka surat 110. Okay. So, kita tengok yang pertama. Ini penerangan, nota dulu. Okay, dalam suatu ungkapan. Okay, sekarang kamu dah faham. Semua ni kita panggil apa? Ungkapan algebra. Bila ada tanda tambah, ada tanda tolak, darab bahagi, kita panggil ungkapan algebra. So, sebenarnya dalam ungkapan algebra ni, okay, dalam satu ungkapan algebra ni, dia ada sebutan algebra. Untuk mendapatkan ungkapan algebra, dia mesti ada sebutan algebra. Okay, apakah sebutan algebra? Okay. So, kalau kamu lihat dekat sini. Okay, yang membezakan ungkapan algebra dengan sebutan algebra ialah tanda operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi. So, kalau kat sini kita tengok ada satu saja operasi, iaitu operasi tambah. So, di sini bermakna ada dua sebutan algebra lah. Iaitu yang pertama 2x. Sebutan algebra yang kedua ialah 3xy. So, apabila digabungkan dengan tanda tambah, kita tak sebut dah sebutan. Kita jadikan dia sebagai ungkapan. So, di sini 2x ni iaitu sebutan algebra. 2x bila dia satu saja, tak ada tanda tambah, tolak, darab, bahagi, kita panggil sebutan. Sebutan algebra. So 2x ialah hasil darab. Kan kita dah belajar, apabila ada nombor, ada huruf, bermakna itu adalah operasi darab. So ialah hasil darab 2, itu nombor 2 dengan pemboleh ubah x. Yang saya tulis sebelum ni, kamu ingat tak? 2 darab dengan x. Okey, 2 darab dengan x. Nah, kau nampak sini nota saya tulis hasil darab. So, hasil darab 2 darab dengan x bersamaan dengan 2x. Okey, ini yang pertama. Okey, so 3xy pula, yang kedua ni, sebutan yang kedua, ialah hasil darab juga. Hasil darab apa? Nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. So, untuk sebutan algebra yang kedua, ada dua pemboleh ubah, iaitu x dan y. So, 3xy ni adalah sebenarnya hasil darab 3 darab dengan x darab dengan y. So, hasilnya dapatlah 3xy. Okey, so kamu kena faham. So, di dalam ungkapan algebra tadi, iaitu 2x tambah 3xy, ada dua sebutan algebra, iaitu 2x, sebutan yang pertama, dan 3xy, sebutan yang kedua. So, apabila kita nak fahamkan, nak lebih faham bermakna, dalam sebutan algebra akan ada apa? Sama macam ungkapan algebra, dia akan ada nombor. Okey, so nombor. Apa-apa saja nombor lah. Nombor bulat ke? Nombor bulat tu integer kan? Pecahan ke? Perpuluhan ke? Tak kisah kan tu. Jadi nombor. Dan mesti ada. Yang ni yang wajib ada lah. Kalau tidak, dia bukan algebra. Algebra tu sebenarnya adalah pemboleh ubah lah. So, x tu ialah pemboleh ubah. Okey, so ini adalah benda yang perlu ada dalam sesuatu sebutan algebra. Mesti ada pemboleh ubah. Mesti ada nombor dan juga gabungannya pemboleh ubah. So, untuk yang ketiga, yang kedua, sebutan yang kedua. So, gabungan 3x, y. So, 3 ni nombor. Kan? So, di sini, untuk sebutan yang ni, ada pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah tu ada berapa? Ada 2. X, y ni adalah pemboleh ubah. Okey. Dan x, y ni adalah pemboleh ubah yang berlainan. Kamu tak boleh, kalau operasi tambah, kamu tak boleh nak tambah x dengan y. Sebab dia lain. Dia lain. Kamu pun tahu kan, x dan y tu adalah huruf yang berlainan. Jadi tak boleh tambah. Nanti kita akan masuk operasi, kamu faham lah apa yang saya sebut sekarang. Okay, so kena ingat, dalam sebutan algebra ada nombor, ada pemboleh ubah. Dalam ungkapan algebra ada nombor, ada pemboleh ubah, ada operasi. Boleh? Nah. So, senang saja. Sebutan algebra tu dia pendek. Dia hanya gabungan nombor dengan pemboleh ubah. Tapi kalau ungkapan algebra, dia ada nombor, ada pemboleh ubah, ada operasi tambah, tolak, darab atau bahagi, dan ada lagi sebutan algebra. Bermakna ungkapan algebra lebih panjang. Sebutan algebra tunggal, satu sahaja. Okay, so nampak tak kat sini? Penutup 2x dan 3xy ialah sebutan algebra. Kita kena tulis dan kat sini. Kita tak boleh tulis tanda tambah. Kalau kita letak tambah kat sini, dia akan jadi apa? Ungkapan algebra. So, tolong beza sebutan algebra dengan ungkapan algebra.
Okey, saya ada tambah sedikit nota dalam buku teks tak ada. Apa yang saya tambah ni adalah penting untuk kamu bezakan sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Okey, so kamu lihat kat sini, sebutan algebra terdiri daripada nombor dan pemboleh ubah sahaja. So itu maksud sebutan algebra. Ada nombor, ada pemboleh ubah. Okey, contoh 2x. Nombor 2, pemboleh ubah x. 0.7 PQ. Nombor 0.7, pemboleh ubah P dan Q. 1/3 M. Nombor 1/3, pemboleh ubah M. Y. Okey, Y ini juga dikenali sebagai pemboleh ubah. Tetapi, kamu dah faham, sebutan algebra mesti ada nombor. So, apakah nombor yang terlibat untuk Y? So, nombor untuk Y itu ialah, jika tidak ada apa-apa nombor bermakna ia adalah 1Y. So, kalau kamu lihat pemboleh ubah tetapi tidak ada apa-apa nombor, bermakna itu adalah 1. So, bila 1 kita tak tulis. Contoh Y, X, P. Bermakna 1Y, 1X, 1P. So, kita hanya tulis pemboleh ubah sahaja. So, tolong faham lah. So, bermakna Y ni bersamaan juga dengan 1Y lah. Okey, tapi 1 kita tak tulis. Dalam pernyataan kita tak tulis. Okey. So, ungkapan algebra pula. Ungkapan beza dia kat sini. Sebutan. Belakang dia sama algebra. Okey, ungkapan algebra ialah beberapa sebutan. Beberapa sebutan. So, dia gabungkan sebutan. Okey, beberapa sebutan algebra dan digabungkan dengan operasi. Inilah, mana-manalah. Tambah, tolak, darab, bahagi. Ikutlah operasi, sama ada 2 operasi, 1 operasi, mana-manalah. Tapi dia mesti ada operasi. So, contoh dekat sini, 2x tambah 7 tolak 4R. So, dekat sini, 2x ni sebutan yang pertama. 7 pun dikira sebutan walaupun tak ada pemboleh ubah sebab dia duduk dalam ungkapan, dia dikira sebutan. So, kena tahu juga beza. Tolak 4R. So, bermakna, kalau saya suruh kamu kira berapakah bilangan sebutan untuk ungkapan algebra yang pertama ni. Berapa bilangan sebutan? So, kamu boleh kira lah. 2x 1, 7 ni 2, 4R tu 3. So, beza dia nak tahu kat mana? Antara tanda operasi lah, tambah dan tolak. So, kalau saya suruh kamu tentukan bilangan sebutan, berapakah bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi? Bilangan, kita nak kira bilangan sebutan. Okey. So, senang saja. Kamu nak kira bilangan sebutan, kamu tengok di antara tanda operasi. Itulah bilangan sebutan. So, kalau contoh 1, bilangan sebutannya 3. 3 sebutan. Kita tengok contoh yang kedua. Untuk ungkapan algebra yang kedua, iaitu X tolak 2PQ tambah 4X. So, ada berapa sebutan? 3 juga. Okey, ada bilangan sebutannya ada 3 juga. So, yang ketiga, okey, 1/3 M tolak 5 tambah 9S. Pun sama ada 3. So, janganlah kata semua mesti ada 3. Katalah saya tambah contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 4P tolak R. Ada berapa sebutan? 2 sajalah. Okey, 2 sajalah sebutannya. Ikut situasi lah. Jangan duk kata semua mesti 3. Kebetulan contoh saya bagi 3. Dia boleh jadi 2 sebutan. Sekurang-kurangnya dia mesti ada 2 lah sebutan. Sebab dalam ungkapan algebra kena ada operasi. Okey. So, sebutan algebra yang terdiri daripada satu pemboleh ubah. Contoh macam ni lah ni. Satu pemboleh ubah X. Ini pun satu je pemboleh ubah dia M. Dan satu je pemboleh ubah dia kat sini Y. Okey. So, sebutan algebra yang terdiri daripada satu pemboleh ubah dengan kuasanya 1. So, kamu tengok X ni ada tak apa-apa nombor tepi dia? Ada kuasa 2 ke kuasa 3 tak ada kan? Begitu juga dengan M. Tak ada kuasa. Macam kamu belajar bab 3, kuasa 2, kuasa 3 tu. Tak ada kat sini. Okey, so bermakna sebutan algebra ni dikenali sebagai sebutan algebra linear. So, linear tu maksud dia kuasa apa? Bila tak ada, dia adalah kuasa 1. Kita tak tulis. Kuasa 1 kita tak tulis. Sama macam Y tadi ni. Ada 1 kat depan, kita tak tulis. So, kalau kamu lihat sebutan algebra yang tidak ada apa-apa kuasa, di sebelah pemboleh ubah dia tak ada kuasa 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke. So, nama sebutan itu ialah sebutan algebra linear. Linear tu maksudnya kuasa 1. So, tolong tambah dalam nota kamu yang saya tulis-tulis ni. Yang saya tulis-tulis ni kamu kena tambah
Ni contoh 1Y ni kena tulis tambah lah untuk nota, untuk kefahaman kamu nanti tak lupa. Ni bilangan sebutan ni kamu tulis. 3 tu maksudnya 3 sebutan. Nak tambah sikit 3 sebutan. Saya tak tahu pula 3 apa. Nak kamu tambah sini. Tambah sini. Ni contoh yang keempat pun tambah bawah ni. Kamu nak tambah contoh-contoh lain pun boleh. Okey, so apa saja nota yang saya tambah, kamu kena tambah dalam buku kamu. Okey, so dalam ungkapan algebra nombor sahaja. Okey, dalam ungkapan algebra nombor sahaja juga merupakan sebutan. Merupakan satu sebutan. Contoh apa? Ni, contoh nombor 1 ni. Ada nombor saja ni, nombor 7. So, nombor 7 tu pun kita kira sebutan sebab dia duduk dalam ungkapan algebra. Dia duduk di dalam ungkapan algebra. So, kita kira dia sebagai satu sebutan. Tapi kalau sebutan algebra tak boleh. Contoh 7. 7 bukan sebutan algebra. Sebab dia tak ada pemboleh ubah. Syarat sebutan algebra kena ada pemboleh ubah. Okey, boleh boleh faham So ada perbezaan antara sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Okey, kita sampai ke contoh yang terakhir untuk hari ini. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okey, nombor A. Ungkapan algebra yang diberikan ialah X tambah 5X. So, jawapannya sebutan algebra ialah X dan 5X. So, kita letak perkataan dan. Sebab ada dua sebutan kat situ, kita letak dan. Okay. So, kamu kena tahu juga dalam matematik pun ada cara menulis. Cara menulis kamu tak betul, kamu tak akan dapat markah. Sama macam kamu buat bahasa Melayu. Okay. Bahasa Malaysia, karangan dan sebagainya. Ada cara dia, ada format dia. Ada tanda, ada ketika kamu kena guna tanda soal, tanda seruan, kena letak koma, kena letak titik, kena guna huruf besar. So, sama juga dalam matematik. Cara menulis kamu kena ambil berat. Bukan boleh hentam saja. Walaupun dia hanya melibatkan banyak angka untuk matematik. Okey, untuk B, ungkapan algebra yang diberikan PQ tolak 2Q tambah 13. So, sebutan algebra terlibat ialah PQ. Lepas tu kamu letak koma. Sebab dia lebih daripada 2. Okey, 2Q. PQ, 2Q dan 13. Itu cara menulis sebab lebih daripada 2. Kalau ada 2, kamu letak perkataan dan. Okey. Seterusnya nombor C, X tolak 8, X per 8 tolak 7Y. So, sebutan algebra terlibat ialah X per 8 dan 7Y. Dan terakhir, ungkapan yang diberi ialah M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. Banyak ni, ada 4. So, sebutan algebra ialah M kuasa 2, 2M, N, dan 6. Okey, itu cara menulis. So, kalau saya tanya tambah soalan kat kamu, berapakah bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra itu? Okey, berapakah bilangan sebutan? So, kita pergi yang nombor A. Ada berapa bilangan sebutan? Anak-anak murid semua? Saya harap kamu dapat jawab. Walaupun kita tak bersemuka, tapi kamu dapat jawab. So, untuk contoh A, bilangan sebutan ialah 2. Untuk contoh B, bilangan sebutan ada 3. Okey, untuk contoh C, bilangan sebutan terlibat ialah 2. Dan untuk contoh D, bilangan sebutan terlibat ialah 4. Okey. So, soalan boleh juga tanya bilangan sebutan. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas untuk hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat dan dapat membantu kamu untuk menjawab latihan. Okey, saya nak kamu buat latih diri 5.1C, buka buku teks muka surat 109. Okey, buat semua soalan yang ada. Dan juga tambahan lagi, latih diri 5.1D, buka buku teks muka surat 111. Okey, saya nak kamu buat soalan nombor 1 sahaja. Nampak sikit saja kan? Okey, so cuba buat. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.